Selepas ini, Sales and Services Tax (SST) akan meningkat dari 6% ke 8%. Naiknya hanya 2% tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetapi kesan berantainya kita semua akan mengalami bahananya. Nak buat macam mana? Kita intro dulu. La 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 la. Papa Berry, mana ada SST naik sampai 8%? Yang naik tu cuma services tax je. Pakar ekonomi yang anak papa serujuk Nazri Hamdan akan tetapi kata yang naik tu cuma services tax dari 6% ke 8%, bukannya SST. Lagipun sektor yang terlibat cuma sektor hotel, clubhouse, ialah sektor orang kaya-kaya yang bukan kita guna tiap-tiap hari. Jadi tak adalah terlibat dekat orang terbanyak, betul tak? Nazri Hamdan kata macam tu ya. Allahu Akbar. Yelah. Kita betulkanlah. Yang sebetulnya SST tak naik dari 6% ke 8%. Yang betulnya SST ini naik dari 16%, iaitu 10% sales tax campur dengan 6% services tax kepada 18%. 10% sales tax dan juga 8% services tax. Itu baru betul. Kalau kita nak cerita tentang teknikal sangatlah kan. Dan Nazri Hamdan kata itu betul. Yang mengalami kenaikan SST ini ialah sektor-sektor yang kita tak guna tiap-tiap hari. Macam perhotelan, clubhouse dan sebagainya. Tetapi saya tak tahu kenapa Nazri terlupa nak sebut tentang benda ini. Iaitu ada satu lagi sektor lain yang memang kita tak guna tiap-tiap hari, tetapi ianya akan memberikan kesan secara langsung kepada kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apakah sektor tersebut? Iaitulah sektor logistik. Apa maksud saya? Logistik ni dia ada dua jenis tau. Jenis yang pertama ni biasa kita nampak dan guna kalau kita ini merupakan peniaga online ataupun kita ini selalu beli barangan online seperti DHL, JNT, Pos Laju dan pelbagai lagi. Biasanya kalaulah orang ini peniaga online, kita akan pergi ke syarikat-syarikat tersebut untuk penghapusan barang, betul tak? Penghapusan barang itu akan dikenakan services tax 8%, logistik. Jadi, kos penghantaran akan menjadi semakin meningkat. Kalaulah kita ini jenis serapkan kos penghantaran itu dalam harga barangan yang kita jual, maka harga barangan itu akan menjadi semakin mahal. Bagaimana pula nasib pengguna? Pengguna terpaksa membayar lebih sebab harga barangan dah meningkat. Ataupun kalau penjual itu tidak menyerapkan harga pos itu dalam harga barangan, maka harga barangan kita akan bayar macam biasa, tetapi kos penghantaran akan meningkat. Either way, pengguna kena. Harga barangan ataupun kos untuk mendapatkan barangan tersebut akan menjadi lebih mahal. Itu yang kecil tau. Yang besarnya tuan-tuan sekalian, kita ambil satu contoh mudah. Katalah syarikat A. Syarikat A ini adalah pengeluar susu, contohnya. Dan syarikat A ini memang tidak ada sebarang tim logistik ke, lori sendiri ke apa-apa ke. Kebanyakan syarikat memang tak ada benda ni. Biasanya mereka akan gunakan syarikat logistik pihak ketiga seperti Gerimis Baiduri ataupun Tiong Nam. Di mana Gerimis Baiduri ataupun Tiong Nam ini akan bertindak untuk menjadi penghantar produk-produk mereka ini ke pengedar ke apa-apa ke sebagainya, dan of course mereka akan kenakan charge setiap kali penghantaran lah. Charge tersebut akan dikenakan services tax 8%. Peningkatan kos kepada para pengeluar ini. Jadi para pengeluar macam yang kita sudah bincangkan, mereka ini tak nak rugi. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pastilah akan menyerapkan kenaikan kos tersebut dalam harga barangan mereka. Bila harga barangan itu dah menyerap kos kenaikan itu, maka harga barangan itu akan menjadi semakin mahal. Siapa yang kena? Pengguna juga kena berhadapan dengan harga barangan yang semakin mahal disebabkan oleh peningkatan kos logistik tadi. Dahlah harga ayam dan telur juga lepas ini akan diapungkan. Dahlah kebanyakan barang sekarang ini pun sudah tidak ada lagi murah-murah. Dahlah lepas ini elektrik juga akan disasarkan subsidinya. Syarikat-syarikat besar kilang-kilang akan mengalami kenaikan tarif elektrik yang mendadak dan seterusnya akan menyerapkan juga kenaikan kos elektrik tersebut dalam harga barangan. Dan sekarang logistik pula akan mengalami kenaikan services tax dan akan menyerapkan juga harga kenaikan tersebut dalam harga barangan mereka. Maka lepas ini harga barangan akan terus mencanak naik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Makin lama rakyat makin sakit, makin lama makin rakyat terbeban masalahnya. Tak kiralah anda ini anak abah ataupun anak tuan guru ataupun anak menantu
ataupun anak papa ataupun anak Nurul Izzah. Tak kiralah anda ini anak siapa, anak Cina, anak India, anak Kadazan, semua kena. Anda pangkah siapa masa PRU itu? Anda pangkah Perikatan Nasional, anda kena. Anda pangkah Pakatan Harapan, anda kena. Anda pangkah Barisan Nasional, anda juga kena. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak tanya kepada anda semua, terutamanya kepada anak-anak papa yang tegar menyokong apa sahaja yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda suka bila harga barangan naik? Ke anda bergembira? Ke anda ada kad ahli Pakatan Harapan yang akan membolehkan anda mendapatkan diskaun? Kalau anda tak ada semua itu, so tak payah nak berlagak lah kata, oh tak ada masalah harga barang naik dan sebagainya. Kita akan menyokong pemulihan ekonomi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya cakap terus terang, janganlah kita ini menang sorak kampung tergadai, menang sorak poket terbarai. Tapi tak tahulah kalau ketaksuban anda menyebabkan anda tak kisah poket anda terbarai. Janji Anwar Perdana Menteri kan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.